Sebelum ni kita deal dengan Illustrator, yang mana kita tengok Illustrator ni dia lebih kepada vector graphics, okay. Tapi kali ni kita akan deal dengan satu lagi bentuk software yang dipanggil sebagai Photoshop, yang berasaskan raster ataupun bitmap, yang berasaskan pixel. So bila dia berasaskan pixel, you guys kena ingat setiap gambar yang anda create di dalam canvas Adobe Photoshop tu, dia mesti dalam size yang tepat. Okay? Katakan anda kena buat projek dan projek ni akan di-print dalam size A1, for example. Jadi anda kena setkan canvas anda pada size A1. Sebab kalau anda set canvas dalam size yang lebih kecil daripada A1, dia akan jadi pecah lah gambar tu bila printing. Okay? Dia tak sama dengan vector. Vector grafik kita boleh resize dia. Tapi kalau raster grafik, it relies on the amount of the pixel of the image itself. So if you want to make sure that the image is clearly visible to the naked eye, you want to make sure that the amount of pixel or the right size of the image is applied. Okay? So kalau kita tengok dalam Photoshop, ni saya selalu ingatkan, siapa yang nak buat kerja dengan Photoshop ataupun mana-mana software yang berasaskan raster, you guys kena make sure yang size you guys adalah tepat. Okay? So for example, kalau lecturer nak assignment tu dalam size A3, so macam biasa kita boleh Google lah A3 punya size. Okay? So kalau kita tengok A3 punya size, let's say lah kalau lecturer tu nak print dalam A2, okay, A2 size. Jadi you guys boleh tengok. So A2 size kita tengok kat sini 420 kali 594 mm. Jadi bila kita nak start satu Photoshop project, kita kena make sure that final project kita tu berasaskan 420 kali 594. Okay. So let's say kita tukar ni kepada millimeter, and then kita kena make sure lah 420 kali 52 kali 5 apa ni? Saya pun lupa. Kali 594, okey. So 594 okey. So dalam bentuk ni width dia lebar 420, tinggi dia 594, dia ni adalah dalam bentuk portrait lah. Okey. So itu benda yang paling penting lah. Okay. And then kalau you guys nak deal dengan printing, okay, benda tu nak print, make sure you guys buat project korang tu dalam CMYK color code. Okay. So kalau project tu dia hanya untuk digunakan di dalam medium digital, you guys tak perlu, you guys boleh buat dalam RGB. Okay. So dalam kes kita ni, saya akan deal dengan RGB. And then inilah adalah size kita yang bersaiz A2 tadi. Okay? So kena make sure betul-betul lah. So masa buat tu you guys boleh je nak buat dalam size lain, tapi outcome dia kena make sure kena ada dalam size ni. Okay? Right. So macam mana kita nak trace objek yang ada di dalam Photoshop ataupun Illustrator Photoshop ni? So, okay, biasanya lah saya akan mula dengan import image tu masuk. Okay, ada dua cara. Sama ada kita start dengan blank canvas macam ni, ataupun saya dah sediakan satu image, Hulk ni kat sini kan. So, kita boleh import, masuk, drag je masuk kat sini, dan kita resizekan dia pada okay. Itu satu. Ataupun kita boleh klik enter untuk apply dia. Okay. Ataupun kita boleh buka file ni, open with Photoshop. Okay. Mana-mana boleh. Tapi kalau those yang open with Photoshop ni, you guys kena make sure nanti at the end of the day, you guys akan paste work korang di dalam size A3 punya canvas. Okay. Sebab by default, image yang korang buka tu dia tak ikut size A3 ataupun apa-apa. Dia ikut size yang korang download. Okay. So mana-mana pun tak kisah. Okay. So tapi kalau saya suka deal dengan
saya akan buka terus daripada luar macam ni, okey. Buka terus daripada luar, which is dalam kes kita yang this one lah, okey. Yang mula-mula ni kita delete dulu. Okey, so macam mana nak tracekan objek ni? Ada beberapa cara. Okay, cara yang pertama, cara yang lebih kurang sama dengan Photoshop, which is kita trace dia punya line satu-satu. Okay. Jadi image yang belakang ni, yang background ni, kita boleh unlock dia. Okay, kalau ada simbol lock ni, kita unlock dia. Lepas kita unlock, kita pergi ke blending option, right click, blending option. Kita lowerkan opacity dia kepada rendah lah supaya senang kita nak trace. Okay, klik OK. Lepas tu kita create new layer. Layer ni, saya namakan dia sebagai line. Okay, kita namakan dia sebagai line. Sebab kita nak trace line atas objek tu. Okay, ataupun outline ke whatever lah. Okay, ataupun line art ke whatever. Okay, so cara yang paling mudah kita nak trace adalah menggunakan brush tool. Okay, siapa yang ada stylus ataupun Wacom ke whatever drawing device, you guys boleh masukkan, lagi senang dan lagi cepat. Okay, tapi siapa yang tak ada, macam saya sekarang dalam kes saya tak ada, jadi macam kebanyakan korang mungkin tak ada juga, so korang boleh trace dengan brush tool. Jadi masa sebelum kita start tu, ni cara yang paling konvensional lah, kita drag dengan brush, ambil brush tool, and then kita adjust dia punya size. Okay, tengok mata dia lebih kurang sama besar dengan line tu. Okay, and then saya rasa saya akan guna sharp ni lah, brush style yang tak blur tepi ni. Okay, hard. Okay, hard round punya brush style. Okay, and then saya rasa brush saya ni saya akan adjust supaya dia berada dalam pixel 5. Okay. Okay, so kita tengok dia sama besar lebih kurang kan. Okay, then kita select dia punya color line. Obviously kita ambil warna hitam lah, ataupun you guys nak color lain boleh buat color lain. Okey, lepas tu kita boleh drag lah dia menggunakan brush tool. Tapi dia korang akan dapati agak tricky dan agak susah sikit nak dragkan dia, sebab yalah, tangan kita tak berapa precise, melainkan korang ada tangan yang precise lah. Okey, ataupun korang ada trackpad yang betul-betul sensitif, yang betul-betul boleh drag, lagi akan senangkan kerja anda. Okey. Cumanya lagi satu, you guys boleh ambil lah setting yang ada atas ni. Kalau kita tengok, okey, atas ni ada smoothing. Mungkin smoothing ni korang boleh naik kepada like maybe 50%. So dia line tu akan lebih smooth lah bila kita write. Okey, in comparison dengan kita write yang 10% smoothing tadi, dia agak kurang bergetar lah tangan kita. Okey, so you guys boleh guna. Okey, tapi kalau you guys ada yang pressure sensitive punya Wacom, jadi korang bila kita tekan lagi terang, image ni akan keluar, line ni akan keluar lagi terang lah. Okey, especially kalau you guys ambil line yang macam ni, brush style yang like this. Okay, automatic pencil, like this. Okay, soft round pressure opacity. Okay, so kalau you guys ambil brush yang macam ni, brush korang akan jadi lebih ni lah. Tapi trackpad saya ni dia tak detect pressure, jadi dia tak keluar efek sangat lah. Okay, dia memang tak keluar efek lah, memang tak keluar efek. Okay, so you guys trace ikut macam biasa, macam kita buat dalam Illustrator. Boleh trace je guna brush tool dan seterusnya. Okay, so cara kedua, dan yang ada color hitam ni, you guys tak perlu cantikkan lagi lah. You guys tak perlu lorekkan dia lagi. Okay, tak perlu lorekkan dia lagi. Just cukup untuk
buat outline saja. Nanti kita akan lorekkan semasa kita warna. Okay. So boleh trace macam biasa. Siapa yang ada tangan yang bagus lah, macam tangan saya ni bergetar sikit. So siapa ada tangan yang steady, tangan doktor orang kata, yang boleh buat operation, so you guys boleh. Okay. So tu cara kita create line. Cara yang kedua, korang boleh pilih brush style dulu. Okay, pilih brush style. Macam tadi kita ambil brush style yang pressure sensitif tadi. Okay, korang boleh tukar, sentiasa boleh tukar brush style. Let's say saya nak tukar ke yang ni ke. Okay, okay. So cara kedua kita guna pen tool. Okay, pen tool. You guys press P. Dia keluar simbol P, pen tool. Okay, kalau tak ada pen tool, you guys boleh cari dekat ni sini, pen tool. Okay, so pen tool ni dia akan ambil satu garisan macam ni. Dan kita akan berhenti kat sini. Contoh, saya akan tarik dia. Okey, skrin ni terlalu kecil pula. Okey, kita zoom. Okey, so kita buat macam ni. So dia akan keluarlah line macam ni. Okey, agak tak accurate saya buat macam ni. Okey, tapi ni macam ni. Okey, ambil option ni, tarik ke sini. Tekan option, tarik tadi kan. Okey, so dia jadi macam ni. So kita ada line ni. Kan, ada line ni. So cara kita nak apply brush style yang kita dah pilih tadi, korang right click kepada path ni. Okay, and then korang ambil stroke path, korang pilih brush. Okay, kalau nak stimulate pressure, boleh stimulate pressure. Kalau korang stimulate pressure, dia jadi macam ni. Okay, line tu, okay, lepas korang apply, korang tekan delete 2 kali. So brush tu akan jadi macam tu. Okay, dia ikut pressure. Tapi kalau korang tak apply pressure, okay, dia akan jadi stroke path. Tak apply pressure, dia akan jadi okay, dia akan jadi line macam korang buat macam guna trackpad lah. Okay, once kita settle satu line, kita tekan delete. Okay, tekan P lagi untuk pen, sambung lagi line ni macam ni. Okay, buat satu. Okay, and then right click path ataupun nak trace keseluruhan dulu pun boleh. Okay, contoh kalau saya suka trace outline dulu. Saya akan mula dengan outline dulu. Saya klik sini, saya tekan option. Option, drag, and then pergi ke sini. Okay, lepas tu pergi ke sini, nanti buat cantik-cantik. Sini saya akan, kalau saya lah, saya akan trace outline dulu. Well, it depends kepada korang punya style lah. Okay. Okay, ni untuk line yang precise. Especially siapa yang ada lukis macam robot ke, senjata ke, yang ada surface yang keras kan. You guys boleh buat something like this lah. Okay, once kita dah settle satu line, kita right click, and then stroke path, kita apply brush, and then terpulang lah nak apply pressure ke tak apply pressure, tekan OK, so dia akan keluar macam tu. And then once the line is clear, korang tekan delete sekali, delete 2 kali. Okay, so tekan 2 kali delete. So ready untuk write path baru lah. Path ni dia lebih precise lah, macam kita guna pen tool dalam Illustrator. Okay, so kita akan trace satu sampai dia siap. Okay, and then seterusnya cara ketiga, which is cara paling cepat. Okay, cara paling senang dan cepat, dengan syarat line korang tu precise dan tepat lah line korang tu. Okay, so cara dia, you guys ambil okay, kita delete everything. Okay, kita start from new document. Okay, saya close ni, don't save. And then saya ambil balik file Hulk ni, right click, open with Adobe Photoshop. Okay, cara ketiga, kita akan delete semua kawasan yang putih. Kita akan tinggal kawasan yang ada line saja. Okay, dengan syarat line kita tu hitam lah. Kalau lukisan korang tu macam ni, saya tengok. Okay, katakan lukisan macam ni, cuba elakkan. Macam ni, cuba elakkan shading ni. Jangan guna shading dulu. Shading akan buat kemudian. Sebab shading ni termasuk dalam styling. Tapi kalau you guys nak buat shading, sekadar rujukan saja, boleh je. Okay, tapi yang kita import masuk dalam Photoshop tu jangan buat shading. Okay, sebab dia menyenangkan kerja. Tapi saya tak pasti kalau korang ada style memang nak guna shading, itu tergantung pada style masing-masing. It's not right or wrong. Tapi for me, I would prefer to use lines only when we are digitalizing the artwork. Okay, tapi kalau you guys nak buat dengan masuk styling ni, tak ada masalah, no problem. Okay, so katakan gambar korang ni korang ambil macam ni, make sure dia scan betul-betul cantik lah, kalau boleh guna scanner lah. Okay, dan sebelum kita book trace tu, korang tekan Ctrl M,
Ctrl M, naikkan hitam punya area. Turunkan graf ni, turunkan curve ni, okay, supaya hitam tu lebih visible. Okay, sometimes kita pensel kita tu tak terang kan. So kita hitamkan dia dulu. Okay, ataupun cancel, ataupun korang apply satu lagi cara, which is image adjustment. Image adjustment, pergi ke brightness and contrast. Okay, naikkan kontras dia. Naikkan kontras. Okay, supaya kawasan putih dengan kawasan hitam dia kurang lebih jelas lah. Okay? Okay. So naikkan kawasan hitam, naik maksimum tak apa. Okay. Sebab yang pentingnya kita dapat line hitam tu. Klik OK. Okay. Same goes with macam ni pun. Macam ni dia agak clear lah. So tak boleh adjust takut. Okay. Sebab dia dah clear dah. Especially kalau you guys trace dalam Photoshop dulu. Trace dalam Illustrator dulu. Import dalam Photoshop. Okay. Obviously dia akan clear lah. So tak payah adjust lah. Okay. So kita nak delete ke area putih ni. Kita ambil Magic Wand Tool. Magic Wand Tool. Kenapa trackpad saya dah pening lah. Mungkin tak restart lama. Okay, Magic Wand Tool. Okay, select kawasan putih kat luar ni ataupun mana-mana lah. Okay, and then right click similar. So semua, kejap. Sebelum tu, tak apa-apa. Okay, boleh. Right click similar. Kan? So semua kawasan putih dah di-select. Okay, right click similar. So bila kawasan putih dah select, korang tekan delete. Tekan delete. Okay, sebelum tu unlock. Sebelum tekan tu, unlock dulu ni. Unlock dulu background kita ni. And then click delete. Okay. So dia akan delete everything. In some Photoshop version, katakan korang tekan delete, dia tak delete juga background. Dia tak keluar lagi petak-petak kan. Maksudnya dia dah transparent background ni. Okay. You guys boleh select tadi. Select guna selection tadi. Okay. Magic Wand Tool. Lepas tu klik similar tadi. Semua putih dah ada select. Korang boleh erase menggunakan background eraser tool. Okay. Background eraser tool. So background eraser tool tu korang adjust mata dia besar sikit supaya cepat korang nak erase. So korang boleh erase manually macam ni. Tapi kena make sure semua kawasan putih tu di delete lah. Nanti dia akan appear putih dalam orang punya orang punya lukisan. Okay. Tapi for me, since my version of Photoshop boleh detect delete tadi, kita just click delete, dia akan delete all the white area. Okay, so ambil balik Magic Wand Tool tadi ataupun mana-mana selection tool, deselect everything, deselect, okay, tak select, okay. So sekarang ni kita ada line saja. So kita tambah new layer, okay. Kita tambah new layer, solid layer. Kita select everything, Kita nak tambah layer putih untuk kita letak color, okay. So kita select everything. Saya ambil rectangle selection tool. Saya select everything. Okay. And then saya pergi ke layer, new fill layer, solid color. Namakan dia layer baru ni sebagai base color. Okay. Standard kalau kita buat coloring dalam software, kita mesti ada base color, color asas. Okay. Base color, klik OK. Dan minta dan letakkan dia color putih. Dan letakkan color putih ni di belakang. Okay. Di belakang line ni. So drag dia turun supaya line ni berada kat depan, background putih ni berada kat belakang. Okay. Sebab apa? Sebab senang kita nak color nanti. Okay. So once kita dah ada color ni, kita boleh start color lah. Okay. Kita color dekat base color ni, kita jangan color kat sini. Kita jangan color kat sini. Kalau senang lock pun tak apa. Lock layer ni. So cara nak lock, pergi ke layer ni, tekan button lock ni. Okay, tekan button lock. So dia akan lock dah, nampak ni, lock. Okay. Tapi saya tak ada masalah, saya unlock je. Saya select this layer. And then kita nak start color menggunakan brush tool. Okay. Sekiranya korang ada reference image, contoh kan, Hulk ni, korang tak tahu nama color Hulk. Okay. So Hulk ni color. Kalau korang ada color reference masing-masing, korang boleh guna color reference masing-masing lah. Okay. Pergi ke image. Okay, ambil satu Hulk yang cantik ni. Okay. And then korang copy. Boleh copy image tak? Okay, copy image. And then kita paste kat sini. Oops. Move tool.
Okey, image ni akan jadi reference kita lah nak buat color palette. Okey. Sebelum tu, masa kita buat assignment nanti kan, assignment pertama nanti, assignment kedua nanti, kita akan hantar satu line art. Tengok balik project brief. Kita akan hantar satu line art, dan 2 color scheme. Okey, 2 color scheme untuk karakter kita. Okey. So korang duplicate siap-siap. Okey. Cara nak duplicate artboard ni, okey, korang select, korang ambil artboard tool. Okey, artboard tool. Kemudian kita lukis area artboard yang kita nak. Okey, lukiskan dia. And then you guys tekan copy, Control C atau Command C dalam Mac, Control V, Control V. Okey. So kalau kita tengok dalam layer kita ni, kita dah ada 3 artboards. Okey, 3 artboards. Artboard 1, artboard 2, artboard 3. Okey. So ada 3 artboard. So kita, okey, by default, okey, ambil move tool balik. Okey, objek ni, yang ini adalah line art. Okay, yang ini color scheme 1, yang ini color scheme 2. So make sure ada 3 canvas ni. Sama dalam Illustrator pun korang buat macam tu. 3 artboard. Okay. Okay, yang ni kita tak guna sebab kita nak guna reference kepada yang ini saja. Dan kalau boleh rename juga artboard ni, kalau nak rename boleh rename. Kat sini boleh rename artboard ni. Okay. Let's say korang nak rename artboard 1 ni sebagai line art. Okay. Artboard 2 color scheme 1 or whatever artboard lah, color scheme 2. Okay. So artboard ni akan jadi label kita lah. So color scheme 1 kita boleh start color di artboard nombor 2. Okay. So katakan korang tak nak tersilap, korang boleh je hide 2 lagi artboard. Okay, senang. Kita bekerja dengan satu artboard saja. Okay, which is this one. Okay, so cara dia sekarang ni kita nak color di layer, ni layer line kita. Line, namakan dia. Saya lupa nak rename yang artboard kedua tu. Line. Yang ini adalah layer image. Okay, image. Saya suka guna renaming system supaya kita tak tertukar. Amalkanlah. And then base color ni betul lah. Okay. So kita akan color dekat base color. Klik dekat base color. Kita akan start ambil brush tool. Okay. So kalau kita nak select color Hulk ni. Okay. Kita select color base color dia lah. Yang warna natural kulit dia. So saya rasa warna natural kulit Hulk adalah area sini. Okay. So korang klik option ataupun alternate, klik eyedropper, dia akan jadi eyedropper, klik kawasan tu, nampak color hijau ni dah ada select. Okay. Dan color ni dah ada kat sini, dekat swatcher ni, dia panggil swatcher. Okay. Okay, once kita dah select color kita, kita boleh start color menggunakan brush tool tadi. Balik ke brush tool. Brush tool. Brush tool, shortcut key dia B. B. Okay, mata ni terlalu kecil. So, agak lambat korang nak color. Okay. Dan smoothing ni saya nak tak payah smooth sangat. Supaya dia cepat sikit. Kalau smoothing ni dia lambat. Okay. So, mata ni boleh besarkan sikit. So that kita boleh, dan brush style ni saya nak pilih yang tak ada round. Okay. Yang solid. Okay. So, kita boleh color dia dengan precise. Okay. Dan korang kena color dengan precise lah. Color dengan precise. Kalau ada benda terkeluar, boleh je kita... Okay, make sure color di atas base color. Okay. Layer 1. Okay, saya color dekat layer 6. Saya dah create satu layer. So, tak kisahlah nak color kat base color atau layer 6 ni. Kita color kat base color lah. Delete. So, ambil base color. Kita start color kat sini. Okay, dia akan automatically naik satu layer kat sini. Okay, so layer ni korang boleh rename lah sebagai base color. Boleh je. Okay. So, kita boleh color. Dan dia berada di bawah line. So kita boleh color lah. Okay. Kalau nak cepat, korang ambil satu brush ni. Okay. So kita akan drag dia keliling Hulk ni. Nanti buat cantik-cantik. So kalau tersilap, let's say pump terkeluar macam ni kan. So korang boleh ambil, tekan option.
select color kat luar. Option tadi alternate ataupun alternate. Putihkan dia balik. Alternate, klik balik brush ni dan sambung color dia kat dalam. Okay. So kalau sini ni korang buat cantik-cantik saya tunjuk contoh je sebab saya nak cepat. So korang buat macam ni kalau nak cepat kan. Nak color secara manual macam pencil color pun boleh, tapi korang boleh color tepi, lepas tu kita akan penuhkan dia guna paint bucket tool. Okay. So color ikut tepi. So jangan buat cantik saya check tau. Siapa yang kemas kerja dia, siapa yang tak kemas kerja dia, saya check. So you guys kena kerja dengan kemas lah. Okay. Amalkan kita produce artwork yang terbaik. Okay. So color, kita color sekeliling artwork ni. Okay. Okay, mana lagi? Ni pun termasuk hijau juga. Okay. Okay, kawasan kuku ni kita boleh color dulu. Nanti kita boleh putihkan balik kalau kita nak. Okay, ni yang hijau-hijau ni korang make sure ni delete kawasan hijau yang terkeluar. Dia tunjuk contoh je ni. Okay, kita buat macam outline macam tu. Nanti kita penuhkan dia kat tengah tu. Okay. You guys buat cantik-cantik. Jangan buat macam saya. Ini adalah contoh semata-mata. Okay. Sampai sini. Rambut Hulk obviously hitam kan. So kalau korang dah sampai loop dia, ujung ni. Okay, cantikkan dia. Ingat, luar ni jangan bagi keluar. Okay, nampak profesional kerja kita. Okay, once kita dah buat outline macam ni, kita ambil paint bucket tool. Paint bucket tool kat sini. Ni, paint bucket tool. Okay, paint bucket tool. Kita tekan option atau alternate, select color hijau ni. Kemudian kita boleh color kat tengah ni. So, nampak tak ada satu lagi outline kat tengah ni kan? Korang just tap je outline ni, dia akan penuhkan. Okay, so kita tak perlu nak lorek banyak-banyak. Okay, same goes with the kaki. Korang boleh guna color yang macam tu juga. Okay, so, okay, sorry, tertekan. Okay, actually korang boleh je color direct di atas line ni, ada cara dia nak color direct pada line. Tapi bila kita nak buat styling nanti agak mencabar, agak susah sikit. Okay, jadi kalau kita asingkan antara layer color dengan layer ni, layer layer line ni, dia lagi senang. Okay, so B, balik ke brush tool, select B. So ni pun kita color lagi bagi cantik. Kita color lagi cantik. Lorekkan dia. Okay, saya karakter yang ada detailing yang banyak, okay, ada dalam rubrik saya masukkan, dia akan dapat markah yang lebih baik. Okay, so macam Hulk ni karakter dia agak simple. Kalau korang tambah aksesori macam tambah dia punya baju ke kan, tambah dia punya aksesoris, senjata ke, ada pegang pedang ke, kapak ke kan, itu lebih baik daripada simple karakter macam ni. Okay, but jangan terlalu kompleks sangat. Okay, okay, so Hulk dah ada macam ni. Lepas tu kita ambil apa tadi guys? Nak penuhkan dalam ni, ambil apa? Tak ingat dah? Paint bucket tool. So kita select ni, okay, line ni jangan lupa select juga. Okay, dia ada satu line tu. Okay, okay, so kita ada Hulk macam ni. Seluar Hulk warna apa? Warna purple ni kan. So korang ambil brush tool, again brush tool. Tekan alternate ataupun option, ambil base color untuk seluar. Okay, perhatikan base color dah masuk kat sini, kat swatches ni. So kita akan color seluar ni. Nanti yang keluar-keluar tu you guys cantikkan dia. Kita nak cepat ni, kita tunjuk contoh je. So kita color dengan
Kalau saya, kalau kerja-kerja illustration ni memang saya akan detailkan lah. So, you guys pun kena, kalau boleh, kerja dengan detail. So, make sure putih-putih ni tak ada. Putih-putih ni menyebabkan korang hilang markah. Kecuali memang nature dia ada putih-putih, macam ada apa peluh-peluh ke kan. Tak apalah. Okay. So, ambil paint bucket tool tadi. Paint bucket tool. Kita select color. And line ni pun kita select. Okay. So, kita ada satu color yang macam ni. And lastly, okay, yang ambil brush tool, B. Tekan option ataupun alternate. Kawasan yang ni, yang gigi ni kita boleh putihkan balik. Okay. Putihkan dia. Option. Besar, kecilkan mata. Mungkin dalam 10 pixel. Okay. Kita buat pixel. Okay. 5 pixel untuk mata ni. Okay. And then gigi bawah ni. Dan juga tang lidah ni, obviously kita tukar color merah lah. So kalau kita ada reference image, boleh guna reference image. Biasa lidah area macam merah gelap sikit. Okay. Okay. Kalau korang nak color kawasan yang ada putih macam ni kan, dan tak nak masuk gigi ni, korang boleh je enable ni, transparent layer. Ni, enable transparent layer. Apa dia panggil? Lock transparent pixel. Okay. So, apa yang warna putih, dia color juga. Sepatutnya dia tak color. Sorry. Sebab ni tak transparent kot. Okay. It's okay. Kita like so. Okay. Right. Okay, so somehow kita dah ada something like this. Okay. Dan untuk assignment pertama, korang cuma hantar color scheme, tak perlu buat styling highlight dengan shadow lagi. Okay. Image ni boleh delete. Tak perlu buat highlight dengan shadow. Oh, ada lagi rambut. Okay. Tak apalah, kita buat rambut hak warna putih. Okay. Okay, tak apalah, kita zoom sikit. Kita ambil B, ambil hitam tapi yang tak terlalu hitam lah, very dark grey. Adjust size ni kepada something like this. Okay, make sure tak ada putih-putih tu guys. Oh sorry, you guys jangan buat new layer. Korang kena color dekat transparent layer ni. So delete. Kat sini. Okay. Make sure kita color atas layer yang sama. So senang. Base color satu layer. Okay, saya color cincai-cincai. You guys buat cantik-cantik nanti. Okay. Okay. So, kita boleh ada hak yang macam ni. Okay. So, ni adalah line. Oh, okay, sorry. Lidah saya tercolor. So, nanti korang buat correction. Lidah saya tercolor dekat line punya ni. Okay, so kena make sure semua ada line di baseline lah. Okay, senang kita nak buat adjustment nanti. Okay, so bila kita dah ada satu color scheme,
And then kita nak bekerja dengan artboard yang ketiga. Kita view artboard kedua ni, ketiga ni. So cara dia, okay, korang boleh buat new color, tapi saya rasa saya tak nak buat new color lah. Saya nak ambil artboard ni, saya select artboard ni, saya delete. Saya Ctrl C, Ctrl V. Saya nak color daripada color ni. Okay, so cara dia guys, korang duplicate tadi kan. And then korang ambil magic tool, nak tukar color lain kan. Magic tool, pergi ke sini, select layer ni lah, layer 7 ni. Okay, layer 7. Okay, base color dia ni. Select ni. Ni ke? Okay, bukan layer 7. Ni layer ni. Okay, layer base color. Okay, korang select ni, base color ni. Right click, select similar. So dia akan select semua hijau atas canvas ni. Okay, kemudian nak tukar color dia, korang pergi ke image, adjustment, hue saturation. So dekat hue saturation ni, korang boleh adjust hue dia, sama ada nak buat hue dia macam ni. Okay, dalam Marvel ada satu karakter nama Red Hawk. Okay, Red Hawk. So kita cari color yang red. Okay, kita make sure dia red kan dia. Oh, tapi dia tak red sangat sebab dia based on color hijau tu. Okay, so something like this lah. Okay, Red Hawk. Okay. And then click OK. And then Red Hawk dia pakai seluar warna kelabu hitam macam tu. Okay, so kita ambil magic tool again. Select this area color ni. Right click, click similar. Okay. And then again kita pergi ke object, hue saturation. Object, image, adjustment, hue saturation. Okay, kita boleh adjust color seluar Hulk ni kepada hitam. Okay. Okay, ni color scheme yang Red Hulk lah. Okay. Ataupun nama manusia dia General Thunderbolt Ross. Okay. So, okay, kita dah siap dua color scheme. Saya view balik line art kita. Okay. Done. Okay, dua color scheme. Kalau korang nak letak color scheme kat bawah ni pun boleh. Macam kita buat dalam Illustrator, letak petak-petak color scheme untuk color-color yang terlibat. Boleh, saya bolehkan. Okay. And then kita ada dua color scheme. So bila kita nak apply styling, saya ajar sedikit basic untuk styling. Okay. Okay, balik ke artboard pertama. Artboard kedua ni, artboard yang ini, hijau ni. Okay, kita nak select objek ni, nak color dia. Korang ambil brush tool again, brush tool. Okay, color di color base color dia ni. Select base color. Okay, korang buat dia punya shadow dia guna brush yang agak besar macam tu, okay, ataupun agak kecil lah, jangan besar sangat, supaya kita boleh lukis bentuk shadow tu. Okay. And then brush kita tu style dia korang jangan ambil yang sharp sangat ni, korang ambil yang smooth macam ni. Okay, smooth macam ni. Okay. And then kita ambil, tekan option ataupun alternate, klik color ni. Okay, ambil color ni, letak dia ke tempat yang lebih gelap. Let's so, untuk shadow bahagian pertama. Klik OK. Right. Now kita apply shadow pada tempat yang sepatutnya. Okay. For example, korang boleh apply to something like this. Okay. Tempat yang sepatutnya di-apply shadow lah, bergantung kepada yang keluar-keluar ni korang boleh hilangkan balik nanti so don't worry. Bergantung kepada sumber cahaya dia. Okay, sumber cahaya. So basically kita buat macam ni lah. Okay. Sumber cahaya saya daripada direct ke atas. So most probably dia jadi something like this. Dagu dia sedikit gelap macam tu. Pun kat sini pun macam ni. Gelap. Oh. Buat cantik-cantik jangan buat uduh-uduh guys. Cantik-cantik. Kita buat pelajar multimedia, kena kerja cantik.
Okay. And then apply di semua tempat lah yang sepatutnya di shadowkan. Okay. Well, jangan lupa ambil option klik dekat kawasan hijau ni supaya kita record color kita kat sini. Okay, color untuk shadow. Okay, so that kita tak perlu carilah, kita cari kat sini je. Klik sini je, boleh tukar color. Okay, dan shadow korang buat 2 lapis. Okay, tekan lagi kat sini, turunkan lagi. Okay, and then kita ada shadow layer yang ketiga. Okay, so lagi cantik sikit lah kalau ada shadow yang ketiga. Okay, something like so. Ni kecilkan sikit brush. Guys, faham tak apa saya cerita ni? Hah? Senyap je. Faham. Faham ke? Okay, thank you. Saya pun dah letih dah hari ni, okay? Banyak urusan. Okay. So kalau nak apply shadow ketiga, keempat boleh, tak ada masalah. So depends kepada korang punya konteks lah, okay? Alright. And then kawasan yang terang, dia panggil highlight, okay? Highlight, korang boleh ambil tekan option, tekan option. Okay, jangan lupa tekan option, select color yang ketiga ni supaya kita ada record. Okay, color scheme kat sini. So tak payah cari dah lepas ni. Okay, highlight pula. Korang boleh ambil color ni, tekan option, alternate, klik sini, select. Okay, kita ada color yang lebih cerah. Naikkan atas macam ni sikit. Klik OK. Adjust brush yang lebih besar. Dan kat sini kita boleh start buat highlight dia kat atas. Okay. So, again, dia depends kepada konteks pencahayaan masing-masing. Korang buat cantik-cantik ya, jangan buat uduh-uduh. Ni kawasan hijau, hidung ni kecilkan brush, betulkan balik dia punya color. Okay. So, nampaklah sikit, okay, ada something yang bercahaya ke atas ni supaya highlight dia dijelaskan. Okay, lagi bagus, letak lagi satu highlight. Jangan lupa color ni, tekan alternate option, recordkan dia dulu, bagi dia ada color scheme kat sini. Now, kita ambil objek ni, kita letak color yang lebih atas. Ni biasanya kita guna sikit je lah, kat ujung ni sikit je. Jangan terlalu besar. Dan muncul di tempat yang perlu saja. Sini, for example. Okay. Cantik tak? Uji diri sendiri. Okay. Okay. Tempat ni atas ni, kat sini mesti ada yang lebih gelap kan. Korang boleh select je kat sini. Tak payah cari jauh-jauh. Okay, sebab kita dah select, kita dah savekan semua color kita tadi. Kita boleh select to something like this. Okay. Right. Nanti korang murnikan, cantikkan semua ni. Okay, bila kita dah ada color macam ni, so yang kat luar-luar ni, tekan option balik, hilangkan balik kat luar ni. Jangan jadikan dia buruk macam ni guys. Berdosa hukum dia. So kita tikkan dia. Yang ni assignment ketiga. Nanti assignment ketiga, korang kena pilih salah satu color ni. Kemudian kita stylekan dia. Okay. Right. Lepas ni, bila dah ada line macam ni, korang boleh guna mixer. Mix brush tool. Okay, mix brush tool kat sini guys. Okay, mix brush tool. Dia boleh mixkan antara brush kita ni. Smooth kan. So dia akan, okay, besar sangat lah brush saya ni. Okay, macam ni. So dia boleh mixkan antara color kita, antara dua border ni supaya dia lebih nampak natural. Okay guys. Dia boleh nampak natural. Okay. Mixkan dia. Especially kawasan yang antara dua highlights ni. Okay. Do you understand? Faham, sir. Right. Okay. So dia lebih nampak mixer ni lebih cantik lah. Dia boleh mixkan color ni. So natural, dia lebih natural. Okay. Kawasan antara border ni dapat dihilangkan dengan lebih, dapat dimixkan dengan lebih cantik. Okay. Right.
So kita dapat something like this bila kita buat styling nanti. Okay. Nanti adalah a few tricks and tricks saya akan ajar, nak cantikkan, nak buat macam bersinar macam mana, nak buat cahaya api ke, nak buat apa-apa effect current ke kan, nanti kita akan tambah lagi lah styling. Dan untuk background saya benarkan korang guna AI, tapi karakter nak generate background dia ni kan, nak letakkan dia dekat background, saya benarkan korang guna AI. Nanti kita akan belajar macam mana cara nak generate background. And then yang paling pentingnya kita belajar pasal illustration yang ada dekat karakter ni. Okay, color dan buat dia lagi cantik macam ni. Okay, dalam semester depan korang kena create asset masing-masing. Ada 2 assignment which is infographic dan juga character asset. So nanti dalam assignment tu korang boleh guna skill untuk color dan illustrating ni untuk siapkan kedua-dua assignment di semester depan. Okay, alright. Okay, sebelum saya terlupa. Ni saya betul-betul terlupa. Sebelum korang color, korang duplicate dulu color ni. Okey, saya bagi contoh. Korang duplicate dulu color. Ni betul-betul saya terlupa. Korang kena ingat. Okey, color ni duplicate dulu. Ni saya dah color sebelum duplicate. Okey, Ctrl J, duplicate, select image ni, Ctrl ataupun Command J, duplicate. Okey, base color ni biar kat bawah. Yang ini styling. Yang styling ni baru korang adjust. Okay? Yang base color ni, biarkan dia. Biar dia tersembunyi di bawah. Kita adjust di atas styling ni. Okay? Saya bagi contoh. So, kita ni red hulk ni tadi. Let's say kita ambil option. Sorry, saya kena select ni dulu. Ambil B, brush tool. So, kita select sini. Okay? Dah masuk dah color scheme saya satu. And then, saya ambil double tap sini, cari area yang lebih gelap, klik OK. So saya akan start buat styling. Make sure dekat styling guys. Dari styling. Tadi yang hijau tu saya terlupa. Okay, tak apa. So kita boleh buat styling dia lah. Kita buat styling and whatsoever. Kita buat styling. And then tekan option, alternate, select, biar color scheme ni kita detect kat sini. Now kita buat highlight, option, ataupun alternate, klik sini balik, cari red yang lebih cerah, klik OK, dan kita buat highlight dia atas ni lah bagi cantik. Okay? Okay, kalau korang nak guna, masa nak buat highlight ni, nak guna yang rounded heart ni pun boleh je. So that dia tak senang sikit nak adjust lah. Dia jadi macam tu. Nanti kita mixkan dia guna apa nama? Guna mix brush tool tadi. Brush mixer tool tadi. So kita buat highlight dia. So korang buatlah cantik-cantik nanti. Ni saya buat uduh-uduh je, simple-simple. Okay. Okay. And then mixer tadi kita buat sikit mixer, brush tool. See, dia boleh blendkan antara. Korang ambil besarkan brush dia ni. Blendkan dia macam tu. Okay. Dia akan blend. Okay. So nampak lebih natural lah. Okay. Lepas kita blend tu, okay, korang kena tengok yang ni layer yang styling, yang ni layer yang base color. Okay, so kita boleh on off macam ni. Bila kita nak present ke, nak tukar color ke. Okay, yang ini saya terlupa, saya terus color tadi. But it's okay, saya sebab jarang buat illustration, terlupa. Okay, nanti biasanya kalau korang confuse nak color macam mana, nak letak ni, ambil je reference image, follow lah mana-mana bodybuilder ke, tengok bayang dia macam mana. Okay, kalau you guys bekerja dengan fashion punya apa, macam mana nak letak bayang tu. Okay, kalau landscape pun macam mana letak bayang dengan highlight. Okay, highlight dengan shadow wajib ada. Wajib ada. Dalam rubrik nak dapat markah tinggi kena ada 2 highlight, 2 shadow. Okay, 2 highlight, 2 shadow. I mean, saya boleh detect 2 value untuk shadow, 2 value untuk highlight. Okay, dia panggil value. Okay, so that's it. Video ni saya akan share dalam YouTube. Cuma itulah saya kekangan masa sekarang. Tapi saya akan cubalah, saya akan share. Dan nanti kalau ada apa-apa, kita boleh refer balik kat sini. Ada soalan tak? Saya nak share attendance.